Siapa mereka tu ibu? Siapa mereka? Boleh tulis. Siapa mereka yang kata tu ayat ni? Rasul-rasul. Berapa orang rasul tu ibu? Berapa rasul yang diutuskan pada penduduk Antioquia? Betul ibu, 3 ya, 3. Okey. Ta'iru. Maaf tahu. Ta'iru. Apa dia ta'iru? Nasi malang. Okey, ta'iru ni ibu kita ada bincang pada ayat sebelumnya. Inna tatayyarna bikum tu. Ada kalimah ta'iru tu asalnya daripada ta'ir ataupun tara yatiru. Apa dia tara yatiru? Apa dia tara yatiru? Terbang. Terbang. Okey. Jadi daripada terbang tu jadi perkataan ta'ir. Siapa ingat kenapa nasi malang tu dipanggil ta'ir dalam bahasa Arab? Kenapa? Ingat tak? Saya terangkan maksud tatayyarna tu. Macam mana boleh datang makna terbang tu daripada nasi malang? Kenapa? Boleh tak ibu-ibu ingat? Siapa ingat nak terangkan dalam audio pun boleh unmute. Siapa nak komen saya? Ataupun tulis. Ulang kaji balik. Kenapa nasi malang tu dipanggil ta'ir? Ingat tak? Saya bincang. Siapa nak try? Kita ada bincangkan masa tatayyarna hari tu. Ibu ingat tak? Okey, tak apalah. Tak apa, saya ulang balik ibu ayah ya, saya ulang balik. Orang Arab dulu untuk mereka tilik nasib dia orang antara cara dia ada banyak cara. Dia ada cara yang masuk macam Cina tu kan. Macam apa ni? Dia goncang tu dia tarik keluar satu lidi tu kan. Satu cara. Ada juga caranya dia lepaskan burung. Lepaskan burung, kalau burung tu ke kanan, terbang ke kanan nasib baik. Terbang ke kiri nasib malang. Jadi kerana burung tu dalam bahasa Arab burung dipanggil ta'ir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Tayr ni burung. Ya, tayr burung. Jadi daripada perkataan burung tadi mereka lepaskan, maka jadi nasib baik ke nasib buruk ke, diambil perkataan tayr jadi ta'ir. Ta'ir maksudnya nasib malang. Jelas ibu ayah semua? Kenapa dipanggil ta'ir? Jelas tak sekarang? Kena ingat ni, nanti nak baca selalu ni surah Yasin. Faham ibu ya? Alhamdulillah. Ibu boleh faham tak? Kenapa dipanggil ta'ir tadi? Faham ya? Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Haji Nasir dah masuk tadi kan? Haji Nasir dah masuk insyaAllah. Nanti siapa yang tak jelas boleh ulang balik audio syarah ni. Video ni insyaAllah. Okay. Ma'akum bersama kamu maksudnya bersama kamu tu datang bersama-sama dengan kamu. Kamu yang tak buat amal, kamu yang tak beriman pada Allah, kerana kamu begitulah Allah Ta'ala balas begini. Kamu tak dapat rezeki, kamu tak dapat hasil yang baik tanaman-tanaman kamu. Bukan kami yang salah, kamu yang salah. Hingga Allah Ta'ala bagi akibat buruk pada kamu semua. Jangan kata kami ni jadi sebab kamu semua nasib buruk. Jadi kenapa mereka duk ugut nak bunuh, ugut nak menyakiti, menzalimi. Maka pada Rasul tadi kata, A'in zukirtum. Adakah jika kamu semua diberi peringatan? Maksudnya adakah hanya kerana kamu semua diberi peringatan, kamu nak bunuh kami semua ni? Bahkan sebenarnya antum kamu semua ni, wahai penduduk Antioquia yang ugut nak bunuh kami, kamu semua ni adalah adalah satu kaum musrifun. Ibu ayah dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi asrafa. Asrafa maksudnya melampau, berlebih, telah berlebih ya. Fi'il mudhari'nya yusrifu. Asrafa mudhari'nya yusrifu. Yusrifu maknanya sedang ataupun akan berlebih-lebih gitu. Masdarnya dua-duanya adalah israf. Israf, ra alif fa, israfan. Maksudnya ada alif lah, israfan sebenarnya. Ada alif tu. Israfan, maksudnya israfan berlebih-lebih, melampau. Jadi kalau orang yang melampau, ibu ayah ingat tak? Isim fa'il kepada bab if'al, kepada af'ala, yuf'ilu, if'alan. Isim fa'il cuba sebut ibu, macam mana bentuk isim fa'ilnya? Adakah atas wazan fa'ilun?
ataupun atas wazan muf'ilun, ataupun mufa'ilun, ataupun mufa'ilun. Siapa yang ikuti pengajian surah Al-Miftahi peringkat pertama sampai habis dan dicatat, dia faham insya-Allah. Ibu ayah. Bagaimana isim fa'ilnya ibu ayah? Musrifun, betul. Musrif. Tak tulis apa-apa pun kan. Tapi saya rasa ibu ayah nak tulis tu kan. Musrif, mim sin rafa, musrifun. Apa dia makna musrifun? Orang yang melampaui batas. Jadi ibu ayah, berkaitan kaum. Kaum, di dalam satu kaum, seorang ke, dua orang ke, ataupun lebih 3 orang. Kaum. Mestilah satu kaum lebih daripada 3 orang. Takkan seorang aja. Takkan 2 orang aja. Mesti bilangannya 3 orang ataupun lebih. Baru jadi satu kaum. Boleh ibu ayah ya? Jadi, kaumun, kaum, ada tak yang? Cuba ibu ayah tengok. Kaum muslimun ada tak? Kaum yang, ada tak? Ada tak perkataan yang? Cuba tengok terjemah ibu ayah. Ada kan? Kaum yang, ada yang kan semua kan? Ada, okey. Jadi ibu ayah, yang di sini kita panggil dia jadi sifat kepada kalimah kaum. Kaum yang macam mana sifatnya? Yang sifatnya musrifun, melampaui batas. Musrifun maksudnya melampaui batas. Jadi cuba tengok apa terjemah musrifun ibu ayah. Mungkin boleh terjemah melampaui batas, mungkin berlebih-lebihan. Cuba tengok apa terjemah musrifun. Cuba ibu kongsikan terjemahan dia, musrifun. Tak, bukan ada nak tanya apa terjemah musrifun. Cuba ibu tulis apa terjemah musrifun. Orang melampaui batas, betul. Kebanyakannya melampaui batas ya. Jadi bila asrafa yusrifu, israfan, musrifun, kalimah musrifun seorang. Kalau musrif seorang melampaui batas. Tapi kalau ramai tambah waw nun. Musrifun, begitu. Jelas ibu ayah semua insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bahkan antum kamu semua ni adalah kaumun, satu kaum yang musrifun, yang melampaui batas. Kita tengok apa tafsiran dia. Tadi terjemah dah faham, tengok tafsiran dia pula. Ay qalat lahum rusuluhum, para rasul mereka berkata kepada mereka, syu'mukum mardudun alaikum, nasib malang kamu semua itu dikembalikan ke atas kamu. Maksudnya bukan kami yang datangkan nasib malang, kamu semua tu. Kamu semua tak dengar pada Allah, tak dengar perintah Allah, tak taat pada Allah, maka dibalas ke atas kamu semua nasib malang tadi. Allah balas nasib malang pada kamu. Kenapa? Kerana kamu semua melanggar perintah Allah Ta'ala. Wa huwa ma'akum wa minkum. Dan kecelakaan tadi, nasib malang tadi adalah bersama kamu dan memang datang daripada kamu sendiri. Bukan daripada kami. Saya tunjuk tu jangan ibu terasa pula. Maksudnya sedang menghayati watak dah tu. Kan? Fasababu syu'mi huwa takdzibukum wa kufrukum. Dan apa sebab nasib malang tu datang? Pasal apa? Sebabnya adalah kamu semua mendustakan Allah. Kamu semua mendustakan Allah dan kamu mendustakan kami. Kami ni para Rasul Allah. Kami cakap pada kamu, kami ni adalah Rasul utusan Allah untuk ajak kamu semua kembali pada Allah, beriman pada Allah. Tapi kamu kata kami ni dusta. Kamu tuduh kami dusta. Kamu cakap kami macam-macam. Jadi, nasib malang kena pada kamu kerana kamu cakap kami macam-macam. Kamu mendustakan kami dan kamu kufur pada Allah Ta'ala. Kamu tak nak tunduk pada Allah. La nahnu, bukan kami. Saya sedang bacakan tafsiran dia. La nahnu, bukan kami. Amin ajli tazkirikum wa amrina iyakum bitauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu. Adakah hanya kerana kami memberikan peringatan pada kamu dan kami perintahkan kamu untuk mentauhidkan Allah, kami ajak kamu untuk mengesakan Allah dan untuk ikhlas ibadah pada Allah. Adakah pasal itu saja kamu nak idda'aitum anna fina asyu'ma alaikum? Kamu dakwa pasal kamilah kamu semua dapat malang. Kami ni ajak kamu pada Allah, ajak kamu nak esakan Allah Ta'ala.
Takkan pasal itu aja kamu benci benar lah pada kami ni dan kamu siap tuduh kami ni jadi sebab kamu semua ni dapat malang. Macam tu. Watawa'attumuna wa haddattumuna dan kamu semua bagi warning pada kami. Kamu semua bagi warning pada kami, bagi amaran pada kami untuk bunuh kami. Takkan pasal itu aja. Bal al-haqqu annakum qaumun jawaztum al-hadda fi mukhalafatil haqqi. Bahkan yang sebenarnya kamu semua ni adalah kaum yang melampaui batas. Dalam tafsir kata al-had ni jamaknya hudud. Hudud ni batas. Ya, kamu semua telah melampaui batas dalam menyalahi perkara hak, menyalahi perintah Allah. Allah perintahkan sekali-sekali kamu duk menyalahi dan melampau dalam menyalahi perintah Allah Ta'ala. Wa asratum fid dhalal, dan kamu ni melampau dalam kesesatan. Wa tamadaitum fil ghayyi wal inad, dan kamu ni terus berterusan dalam dalam berlawan Allah Ta'ala, dalam melawan Allah Ta'ala. Kamu ni kadang-kadang ada orang memang sekali-sekala dia jatuh terjerumus dan sebagainya, tapi dia kembali pada Allah. Kamu ni memang tak nak kembali pada Allah. Kamu ni memang tak nak beriman pada Allah. Ya? Kamu ni melampau-lampau di dalam berterusan dalam engkar pada Allah Ta'ala. Bukan kami jadi sebab kamu semua dapat nasib malang. Itu tafsiran dia buaya. Boleh ya? Okey. Seulang balik, qalu, mereka berkata, ta'iru, nasib malang, kum, kamu semua, ma'akum, adalah kerana kamu semua, bukan pasal kami. Adakah in, jika zukirtum, kamu semua diberikan peringatan? Maksudnya, adakah jika kamu diberikan peringatan, kamu nak ungut bunuh kami? Bal antum, bahkan kamu semua, qaumun, adalah kaum yang musrifun, yang melampaui batas. Okey, boya, ayat yang ke-19 jelas tak? Ada soalan tak ayat 19? Ada soalan tanya. Kalau ada soalan tanya boleh, jangan segan-segan. Kalau nak dengan lisan boleh unmute tanya. Kita ada masa lagi 20 minit lebih kurang insya-Allah. Tak ada ibu ya? Saya anggap tak ada ya. Saya ni takut-takut berani je ni kat luar rumah ni. Pasal lipas tadi, saya tak takut lipas tapi tak suka kalau dia terbang kat kita tiba-tiba kan. Kat luar rumah, dekat kampung. Sungai Buaya Rawang. Tadi ibu ya? Faham, alhamdulillah ibu faham insya-Allah. Okey, kita teruskan. Ayat seterusnya. Ayat 20. Ayat 20 ni ibu ayah. Oh, maaflah kat kawan. Kat luar ni sejuk. Ngantuk pula tiba-tiba, ngantuk tak boleh tahan. Maka sikit lagi insya-Allah. Ayat 20 ibu ayah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العظيم. Ibu ya, wajaa dan jaa telah datang. Jaa telah datang. Ini fi'il madhi, jaa. Ada fi'il mudhari'-nya yaji'u. Jaa yaji'u maknanya datang. Jaa telah datang, yaji'u sedang ataupun akan datang. Bukan akan datang maksudnya soon, bukan coming soon, bukan akan datang tu. Will come. Betul ke macam tu? Okey. Akan, jaa telah datang, yaji'u sedang ataupun akan datang. Okey. Jadi wajah dan telah datang min dari aqsa. Ibu apa dia maksud aqsa? Aqsa maksudnya hujung. Maksud aqsa ni hujung. Nak tanya ibu ayah, kenapa dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa sebagai Masjid Aqsa? Kenapa dipanggil masjid tu Masjid Aqsa? Kenapa? Aqsa maknanya paling hujung. Tapi adakah Masjid Al-Aqsa tu paling hujung? Bukankah belakangnya ada lagi masjid-masjid lain? Kan? Jadi kenapa dipanggil Masjid Aqsa tu? Siapa tahu? Boleh kongsikan insya-Allah? Okay, tak apa. Jadi ibu ayah, Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Nabawi
Mana lagi jauh? Masjid Haram ke Masjid Nabawi ke Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Mestilah Masjid Aqsa kat Palestin, Masjid Nabawi dekat aja antara Masjid Haram ke Masjid Nabawi berapa jauh kilometer ibu yang agak biasa pergi berapa jauh kilometer? Berapa ratus kilometer tu? Biasanya berapa jam perjalanan? Berapa ibu? Dalam 400 lah, dalam 400 kilometer. Kenapa 5 jam? Ibu Mona, kenapa jadi 5 jam? Kenapa? Pasal dekat sana kalau bawa bas laju, dia orang ada pasang sistem. Sistem tu kalau dia lebih hak laju je, automatik apa ni dia akan bunyi. Sistem tu akan bunyi supaya perlahankan. Dan satu lagi, dekat Saudi sana tu dekat highway dia banyak benar apa kita panggil tu? Kamera tu. Kamera tu banyak sangat kamera. Polis pun banyak standby. Kan? Jadi dalam bas pun dia memang ada pasang 110 saja dia bunyi. Tak boleh lebih 110. Kalau kat Malaysia ni 130 dia bantai. Tak tahulah kan. Tapi 110. Jadi berhenti lagi dalam 5 jam 6 jam lah ibu ya. Dalam 400 km lebih. Tapi kalau ke Al-Masjid Al-Aqsa dalam 2000 km. Lebih kurang lah dalam 2000 km. Jadi antara tiga ni mana yang paling jauh? Antara Masjid Haram ke Masjid Nabawi, Masjid Haram ke Aqsa. Masjid Aqsa lagi jauh. Baitul Maqdis tu lebih jauh, maka dia panggil Masjid Aqsa masjid yang paling jauh. Jalan ibu ya. Tapi banding antara tiga masjid je. Antara tiga masjid ni paling jauh Masjid Al-Masjid Al-Aqsa. Jelas ibu ya? Tahu dah sekarang kenapa namanya Masjid Al-Aqsa, dah tahu dah? Dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa kerana dia yang paling jauh antara tiga masjid tu. Okey. Balik kat sini. Aqsa hujung. Hujung. Al-Madinah kota. Al-Madinah bandar ataupun kota. Okey. Jelas ibu ya? Okay. Ibu ya, kita tengok konteks. Tengok alif lam daripada Al-Madinah tu tengok konteks. Kalau kita cakap biasa, cakap bandar Madinah saja tanpa alif lam. Kalau kita cakap biasa, bandar kita panggil Madinatun. Madinatun. Mata, ainun. Telinga, uzunun. Apa lagi? Kereta, sayyaratun. Bandar, Madinatun. Madinah dengan tanwin itu biasanya umum bandar. Tapi kalau ada alif lam Al-Madinah, tengok. Al-Madinah apa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu Madinah Munawwarah lah. Tapi kalau macam ayat ni, Al-Madinah saja. Alif lam pada Al-Madinah tu adalah alif lam yang kita panggil pengetahuan dalam kepala kita. Jadi Al-Madinah di sini dimasukkan bandar apa? Apa yang agak-agak ibu? Al-Madinah sini. Al-Madinah bandar. Bandar apa ni yang dimasukkan agak-agak? Konstantinopel pula. Apa ni? Apa tadi? Antioquia tadi. Konstantinopel pula. Antioquia tadi. Dan Antioquia tadi ayat awal dipanggil Qaryah, ni dipanggil Madinah. Sama Antioquia juga tu. Jadi di hujung kota. Maksudnya biasa kalau di hujung kota ni ada apa ibu? Di hujung kota tu ada apa biasanya? Biasa kita nampak dekat Felda ni. Ada apa? Ada gerbang. Itu gerbang kan? Dia duduk kat kawasan itu gerbang tu lah. Habib An-Najjar ni, nama lelaki tu, Habib An-Najjar, dia duduk kat area pintu gerbang. Maksudnya Rasul-Rasul tadi masa dakwah tu jumpa dia dulu lah. Jumpa dia dulu baru masuk ke dalam tengah-tengah. Dan dia dah masuk Islam dah. Sebab 3 orang Rasul tadi. Okay, jadi nak tahu tak kisah dia macam mana? Habib An-Najjar ni buaya, dalam tafsir lain lah. Tafsir ni tak ada. Dalam tafsir Sofa Tafasir ada diceritakan. Dia ni dah 70 tahun lebih diuji dengan sakit kusta. Ibu ya, kalau kusta ni sakit kulit ni, seksa tak ibu ya? Kusta kesopak saya tak pernah kena dan harap tak kena lah. Kalau ibu pernah tengok orang kena kusta, sakit tak? Kusta ni gatal macam mana? Dia gatal ke apa macam mana? Sakit ke ibu kalau kena kusta ni? Saya tak pernah kena. Kalau ibu-ibu tahu pasal kusta ni, sopak tak sakit kan? Sopak dia jadi putih-putih je kan? Kan tak ada ibu tahu kusta, semua tak pernah kena. Ataupun tak pernah tengok orang kena kusta. Yang saya tahu, kusta ni jadi kulit jadi macam mengenyam-enyam tu lah. Okey, tak apalah. Yang pentingnya sakit lah sakit. Ibu ayah, berapa lama dia sakit tu? 70 tahun. Ibu ayah, kalau ibu ayah ada suami ke, ataupun ada isteri, ataupun ada anak, ataupun ada orang tua yang sakit kusta, dia baru kena.
Seminggu je baru kena. Ibu rasa macam mana? Kesian ke? Biasalah itu. Kita rasa kesian kan, Allah tak sampai hati tengok tengok dia monyang-nyang tu, nak pula kalau budak-budak baby lagi lah. Kalau baby kena ruam kan, kita tengok ya Allah tak sampai hati lah tengok kena ruam ni. Sedih, gelisah kita tengok kan. Ibu yang ni dia 70 tahun lebih, sakit kusta, dan dia hari-hari berdoa pada siapa? Pada berhala dia. Berhala yang dia sembah. Dia ni tukang kayu. Dia tukang kayu dan antara pertukangan dia buat berhala juga. Berhala daripada kayu. Dia buat juga berhala daripada kayu. Dia pun minta lah pada Tuhan berhala yang dia buat tu, yang dia sendiri ukir tu. Dia kata, Tuhan, saya ni sakit. Dengarlah cakap saya ni sakit. 70 tahun dah saya sakit ni. Hari-hari dia minta sampai 70 tahun minta. Tapi langsung tak dengar. Angguk pun tidak. Kelip mata pun tidak. Kelip mata pun tidak begitu. Tak ada respon langsung. Lalat terbang hinggap pun, tepis pun tak boleh. Apa pun berhala. Kan? Tak ada, tak layak langsung untuk jadi Tuhan, untuk disembah. Diri sendiri pun tak boleh. Jadi, satu hari, datang Rasul-Rasul utusan Allah Ta'ala. Macam Pinocchio, tak tahulah. Okey, satu hari, ibu ayah, datanglah Rasul tadi, dan tertanya pada dia, wahai encik, cik ni sakit kan? Nak tak kalau kami doa pada Tuhan kami, tapi syaratnya encik kena beriman dulu. Kalau encik beriman pada Tuhan kami akan doa pada dia. Tuhan kami ni, dia tak nampak. Tuhan kami ni Tuhan sebenar. Tuhan cik, Tuhan saya. Kalau cik beriman dengan Tuhan kami ni utusan dia. Beriman dengan kami, beriman dengan Tuhan kami akan doa sungguh-sungguh pada Tuhan kami supaya penyakit cik ni sembuh. Dia pun katalah, aku 70 tahun. 70 tahun aku sakit macam ni, minta pada Tuhan aku. Langsung tak ada. Ini yang nampak, apatah lagi yang tak nampak. Yang nampak pun tak layan aku, takkan yang tak nampak pun nak layan aku. Maka dia kata, tak, cik, Tuhan sebenar kita yang sembuhkan penyakit adalah Allah Ta'ala. Kalau cik beriman dengan kami akan doa pada Allah. Okey, kalau aku beriman, dia pun beriman. Lepas beriman, Rasul-Rasul tadi berdoa kan pada Allah Ta'ala mengenai penyakit dia ni. Akhirnya, sembuh dan dia kata rasa macam tak pernah sakit langsung, macam tak pernah kena kusta langsung. Dia punya sembuh tu tak ada kesan langsung, macam tak pernah kena, bahkan lebih baik kulit dia daripada sebelumnya. Dia pun beriman pada Allah Ta'ala, iman yang sungguh-sungguh, tapi dia beribadah ke apa-apa secara sembunyi-sembunyi. Inilah dia Habib, namanya Habib. Gelarannya An-Najjar. Apa maksud An-Najjar? Tukang kayu. An-Najjar tukang kayu. Habib si tukang kayu. Kalau Sabri si tukang kasut. Habib si tukang kayu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah namanya Habib An-Najjar. An-Najjar itu gelaran dia tukang kayu. Jadi setelah beberapa lama, dah sampai pada dia kisah yang Nabi-Nabi ni, Rasul-Rasul ni dah diugut bunuh. Macam mana dia nak tenang? Rasul-Rasul itu akan daripada Allah Tuhan sebenar. Kali ni tak boleh. Dia pun wajah, dia datang min dari Aqsa hujung Al-Madinah kota. Siapa yang datang? Rajulun. Jadi ibu ayah, ja'a fi'al kan? Fi'al mesti ada apa? Ibu ayah, fi'al mesti ada apa? Ulang balik. Duduk selantai. Mesti ada fa'il, betul ibu. Kalau isim tu isim mufrad. Kalau fa'il itu mufrad, maka dia dengan baris depan. Jadi boleh tengok rajulun. Rajulun kalimah mufrad. Apa terjemah rajulun? Seorang lelaki. Seorang lelaki. A man. Bukan the man. A man. Seseorang lelaki. Ibu ayah, kalimah rajulun dengan tanwin. Maksudnya umum. Datang seorang lelaki. Allah Ta'ala tak spesifikkan nama dia. Allah tak kata, waja'a min aqsal madinati habibu. Habib, nama Habib. Habib datang. Tak. Allah sebut rajulun, seorang lelaki. Tak sebut nama pun. Dalam tafsir, dalam hadis baru ada sebut. Dan ulama ambil daripada hadis. Tafsiran dia. Ini boleh rajulun, seorang lelaki. Jamaknya rijal. Jadi kenapa dia baca rajulun baris depan? Kerana dia lah fa'il kepada ja'a ini. Cuba tengok. Oh, ustaz boleh ke fa'il duduk jauh? Ja'a tu fa'il dia. Tapi fa'il 1, 2, 3, 4. Selepas 4 kalimah baru datang fa'il dia. Jauhnya.
boleh, tak ada masalah ibu ayah. Tapi kita kena faham lah. Pasal itulah ibu ayah kita kena belajar istiqamah lah, belajar insya-Allah. Ustaz kata istiqamah, ustaz yang tak istiqamah buat. Bukan saya tak istiqamah ibu. Saya ni, masa saya ni kadang-kadang tak menentu. Kadang-kadang tiba-tiba mak panggil ke apa ke, saya kena dahulukan lah. Ya ibu ayah ya. Jadi mana fa'alnya rajulun belakang. Jadi rajulun seorang lelaki. Yas'a, ibu tengok rajulun dengan nakirah ya, tanwin, datang pula fi'il selepasnya. Biasanya ibu ayah, kalau fi'il selepasnya ya, kalau satu kalimah yang isim yang nakirah, isim yang bertanwin, selepasnya ada fi'il, biasanya dia memberi makna sifat. Cuba tengok. Rajulun yas'a, yang tergesa-gesa. Boleh terjemah yang tergesa-gesa. Yang berlari-lari anak. Betul tak? Apa terjemah ibu yas'a? Mungkin terjemah tergesa-gesa, mungkin terjemah berlari-lari anak. Cuba tengok terjemahnya apa? Apa terjemah yas'a ibu? Terburu-buru boleh, bergegas. Bergegas boleh, terburu-buru boleh. Bersegera lah maksudnya, bersegera, bergegas. Ibu ayah, kalau bergegas, adakah dia berlari? Lari ke bergegas tu? Dia lari pecut ke? Tak, ibu. Tergesa-gesa ni bukan berlari pecut, tapi dia berjalan terburu-buru. Berjalan apa? Berjalan dengan laju. Ya, ibu dengar, ibu dah masuk mall. Ibu dah masuk mall. Tergesa-gesa betul. Dah masuk mall, baru ibu ingat, alamak, aku punya anak baby dekat belakang kereta tadi. Tingkap tak buka. Contohnya tu, ibu baru teringat. Agak-agak ibu patah balik tu jalan macam biasa ke ataupun jalan laju? Laju macam mana? Laju biasa-biasa ke atau laju macam tergesa-gesa, memang nak cepat, jalan cepat? Mestilah ibu terkejar-kejar, tergesa-gesa pasal apa? Nak selamatkan anak tu. Begitulah juga cara jalannya Habib An-Najjar daripada hujung kota nak masuk ke tengah tu. Pasal kena ugut tu dekat tengah-tengah kota tu, diorang duk ugut nak bunuh tu. Bunuh 3 orang Rasul. Dia pun datang, adakah datang? Dia datang dengan lenggang lenggoknya ke? Ataupun datang tergesa-gesa? Mesti dah datang dalam keadaan tergesa-gesa. Maka tu dipanggil yas'a. Maka ibu ayah perasan tak? Dalam ibadah kita ada ibadah sa'i. Sa'i tu datang daripada fi'il madinya sa'a, fi'il mudhari'nya yas'a, begitu. Faham tak ibu? Jadi sa'a fi'il madi, mudhari'nya yas'a, begitu. Boleh ibu? Jadi yas'a dalam keadaan tergesa-gesa ataupun yang tergesa-gesa. Waja'a, dan telah datang min dari aqsa, hujung al-Madinah, kota, rajulun, seorang lelaki, yas'a, yang tergesa-gesa. Apa dia kata? Qala. Kenapa qala ibu ya? Yang lain semuanya qalu. Kenapa ini qala pula ibu ayah? Cuba jawab, kenapa qala kat sini? Yang lain semua mula dengan qalu, ini qala pula. Why? What happened? Limaza? Please answer my question. Kenapa disebut qala? Betul ibu Khairul, kerana Habib seorang saja. Habib seorang saja bilangannya, maka qala, dia kata. Bagus ibu. Terima kasih banyak ibu Fairuz. Masya-Allah. Ibu Fairuz daripada Bukit Beruntung. Beruntung ibu Fairuz, orang Bukit Beruntung beruntung kerana ada ibu Fairuz kat Bukit Beruntung. Okey. Qala, dia kata, Habib kata, ya qaumi. Apa dia ya qaumi? Wahai kaumku. Ya wahai qaumi, asalnya ada ya, qaumi ada ya. Tapi ya tu dibuang, dihazafkan jadi ya qaumi, wahai kaumku, begitu. Wahai kaumku, ittabi'u, ikutlah kamu semua al-mursalin. Ittabi'u ni boleh fi'il amar. Fi'il amar kata perintah. Fi'il amar. Kalau seorang ittabi', kalau ramai ittabi'u, ittabi'u asalnya. Kan ada kan cerita fattabi'un kan, dalam TV ada fattabi'un, ikutlah aku. Dalam Quran begitu kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, wahai umatku, kalau kamu semua cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku semua.
Ikutlah kamu semua akan aku. Macam tu. Jadi buaya, ittabi'u, ikutlah kamu semua al-mursalin, para rasul. Buaya tengok. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-14, inna ilaikum mursalun, dengan baris depan mursalun. Di sini kenapa mursalin pula ni? Ittabi'u al-mursalin, kenapa ni? Kerana al-mursalin, okay. Al-mursalin ni dia macam al-mursalun. Kalau dengan waw dibaca al-mursaluna. Tapi kalau dengan ya dibaca al-mursalina. Dalam bahasa Arab kita ada jamak muzakkar salim kan? Jamak muzakkar salim ibu ayah kadang-kadang dibaca al-mursalun dengan waw. Kadang-kadang dibaca dengan ya al-mursalin, begitu. Okey. Kenapa? Ada sebab-sebab tertentu. Di sini kenapa jadi al-mursalin? Kerana dia dibaca sebagai maf'ul bihi kepada ittabi'u. Perbuatan ikut siapa kena buat? Ibu ayah. Tadi ittabi'u terjemahnya ikutlah. Perbuatan ikut tu siapa yang kena buat? Kamu semua. Dalam ittabi'u ni perintah. Kamu semua kena buat. Siapa kamu semua? Kamu semua di sini penundaan taqiyah. Kamu semua ikutlah. Jadi perbuatan ikut dah ada yang buat. Kamu semua kena buat. Siapa yang kena ikut? Siapa yang mesti diikuti oleh kamu semua? Al-mursalin. Maka al-mursalin itu perbuatan ikut itu yang kena buat adalah penundaan taqiyah. Tapi yang kena ikut adalah al-mursalin. Boleh buat ya, al-mursalin. Para rasul. Ibu Ainul masukkan ittabi'u ibu ya. Kaum tu yang kena ikut. Wahai kaum, kamu kena ikut. Siapa yang kamu kena ikut? Al-mursalin. Para rasul yang diutuskan. Ibu ya, tu baru terjemah tu. Belum lagi kita masuk tafsiran lagi. Jadi ibu ingat ya, ingat. Ibu tolong tulis siap-siap ibu ya, tolong tulis siap-siap. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Khamis hari ni 13 bulan, besok PKP. Okey. Ibu tulis hari Khamis 13 bulan, kelas 9.30 malam sampai ayat 20 baru terjemah, belum syarah. Ibu tulis. Sampai ayat 20 baru terjemah, belum tafsir, baru terjemah, belum tafsir. Boleh Bu? Ulang balik, baru terjemah, belum tafsir. Dan tulis ibu tulis Ustaz kelas akan datang, Ustaz nak terangkan ittabi'u, kaedah ittabi'u dan kaedah al-mursalin. Tulis ibu supaya saya ingat. Kalau ada tulis, siapa-siapa yang dah tulis komen dah. Supaya nanti bila mula ulang balik tafsir harfiah Quran ni, ibu boleh ingatkan saya terus. Saya lupa. Apa poin tadi? Saya nak terangkan balik nanti ittabi'u dengan al-mursalin. Kaedah ittabi'u dan kaedah dapat al-mursalin. Bagi dia dapat kaedah. InsyaAllah ibu ayah ya. Boleh ya? Okey, insyaAllah. Minta maaf suara pun dah serat ni. InsyaAllah ibu ayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu afwan sama-sama semua.